Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Aku nak fulus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menyaksikan rancangan Fulus bersama Affin Islamic Bank dan bersama kita hari ini juga adalah kumpulan pancaragam kumpulan gitar rancak 30 sen. Ya, betul. Ya, 30 sen. Hari ini di dalam rancangan Fulus yang kita selalunya memperbincangkan tentang permasalahan kewangan kita dan juga perbankan Islamik. Kita akan memperbincangkan tentang apakah yang selalunya kita lakukan dengan gaji pertama kita. Suka tak? Suka tak? Okey. Gaji pertama Helmi buat apa? Saya pun tak ingat abang saya buat apa sebab dah lama sangat abang. Itulah dia. Kalau gaji dia yang pertama dia beli kismis, mungkin dia ingat sekarang. Jadi kita saksikan apa yang akan berlaku lagi di dalam rancangan Fulus dan kita saksikan apa yang kita patut lakukan dengan gaji pertama kita dalam Fulus. Ya, bersama saya sekali lagi Aflin Syauqi dalam rancangan Fulus. Dan hari ini seperti yang saya cakap tadi, kita akan bincangkan tentang gaji pertama kita. Bila kita sebut gaji pertama kita selalu terfikir tentang saat-saat indah di mana kita akan membayangkan. Inilah kita sebelum nak dapat gaji ni, kita dah membayangkan dah apa yang kita nak beli. Kita dah bayangkan kasut kat kedai. Kita dah bayangkan semua benda-benda yang gaji pertama tu sangat best. Kan? Pasal itulah rasanya gaji tu banyak sangat akan berterusan ada aja kita belanja beli ada aja gaji tu. Tapi kenyataannya mungkin tidak begitu. Jadi hari ini bersama kita ada seperti biasa yang di-Pertua Yadim dan penasihat syariah Affin Islamic Bank untuk berbual-bual bersama kita untuk cuba menyelesaikan dan berbincang bagi informasi sedikit sebanyak tentang perbankan Islam dan cara-cara kita nak cuba mengatasi masalah-masalah kewangan orang-orang Islam kita. Okey, sekarang ini kita jemput Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki. Tepukan untuk beliau. Ya. Khabar. Baik, alhamdulillah. Dok sihat hari ini? Alhamdulillah. Bagus. Okey. Dok punya gaji pertama bila? Gaji pertama. Gaji pertama saya tahun 2001. 2001 ya? Oh, okey. Dan hasil kerja? Hasil kerja sebagai penolong pensyarah. Penolong pensyarah. Sekarang ni saya rasa itu memang kebiasaannya gaji pertama kita semua akan excited, betul kan? Tapi dalam kita sangat gembira tu kan, apa rasanya yang selalu berlaku pada gaji pertama tu? Pertamanya kalau kita bercakap soal gaji yang pertama ni maknanya kita bercakap soal bagaimana kita nak menguruskan perbelanjaan dan juga income perolehan kita. Dan ini sebenarnya ciri-ciri orang Islam juga. Sebab itu dalam Quran dia sebut salah satu ciri ibadur rahman, hamba ar-rahman, hamba Allah ni disebut allazina yunfiquna amwalahum lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka yang membelanjakan harta tidak boros dan tidak juga kedekut. Dan mereka mampu untuk mengimbangi di antara keduanya. Baik. Ini aspek penting dalam kita menguruskan soal perolehan kita. Kerana kita kena tengok apakah keutamaan-keutamaan kita dalam kita menguruskan perbelanjaan. Baik. Sebagai orang yang baru lepasan universiti ke lepasan teknik dan sebagainya, vocational, kita ada dapat kerja saja, kita kena ingat adakah di sana
komitmen kita yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Betul. Hutang, PTPTN umpamanya, jangan kita lupa. Seronok sangat kan? Betul. Kalau tidak nanti nak pergi keluar negara dah tak boleh pergi. Bukan itu saja, takut kita mati tak sempat bayar hutang. Betul. Kita banyak student-student yang IPT contohnya lah ya. Dan termasuk kanak-kanak di sekolah. Contohnya kebanyakan belajar, katalah dia belajar Masscom ke, belajar engineering ke, belajar, tapi kurang ada pendidikan tentang kewangan. Macam mana kita nak guna kewangan kita. Kurang pendidikan sebegitu. Macam mana pendapat doktor Tak, sendiri? betul. Ini antara perkara yang saya nampak ada sedikit sebanyak ketirisan dalam kita merangka pendidikan kita. Kerana dalam Islam ini bukan hanya aspek fardu ain saja yang harus diutamakan. Betul. Aspek-aspek yang melibatkan muamalah ini pun sama penting juga. Betul, Kerana betul. itulah saya kira banyak mereka yang tidak ataupun gagal menguruskan kewangannya yang baik, yang akhirnya terjerat dengan hutang dan sebagainya. Dan ini mustahak, terutamanya mereka yang baru mendapat gaji yang pertama, supaya mereka dapat mengimbangi antara keperluan dan kehendak. Baik. Okey, kita berjumpa dengan orang-orang di luar tadi dan kita telah bertanya kepada mereka tentang gaji pertama mereka. Jadi mari kita saksikan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana bersama Fulus. Baru mendapat kerja pertama dan baru mendapat gaji pertama, mereka tidak berfikir panjang. Mereka hanya tahu selepas ini aku akan terima gaji lagi. Jadinya gaji pertama itu mereka tidak menggunakan dengan sebaik mungkin. Mereka patut simpan sedikit, at least daripada gaji dia 20% atau 30% mereka sepatutnya kena simpan di dalam bank untuk penyimpanan untuk masa depan ataupun untuk emergency use. Ya, jadi itulah dia pendapat orang-orang di luar. Saya ada satu soalan bagi Dok. Dok, nanti katalah setelah mendapat gaji, setelah kita mula bekerja kan, sebagai seorang graduan yang baru mula bekerja, yang mungkin tidak ada pengetahuan banyak mengenai cara-cara untuk manage finance dia. Jadi apa pendapat Dok dan juga mungkin nasihat Dok tentang apa patut dilakukan dengan gaji mereka tu? Saya rasa penting untuk setiap kita ni ada perancangan kewangan. Dalam perancangan kewangan ni, bagi saya dalam Islam ni kita ada 3 peringkat. Dia boleh kita ni sebut dalam bahasa Arab daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Daruriyat ni peringkat yang asas ni, maknanya kita kena selesai dulu keperluan kita dulu. Baik. Kan, nak beli baju ke kalau perlu. Baju pertama tu perlu. Betul. Baju kedua itu dah tak perlu. Baju ketiga tu dah lebih pada perlu. Kan? Maknanya yang perlu tu kena selesaikan dulu. Termasuk juga soal kena bayar hutang dulu. Kena ada sejumlah daripada gaji kita itu untuk bayar hutang. Lepas tu yang kedua, peringkat yang kedua hajiat. Maknanya ada perkara-perkara yang untuk kita menyenangkan kerja kita. Mungkin masa tu kita dah fikir dah, kena start fikir soal nak beli motor ke, beli kereta kenderaan ke, mengikut keupayaan kita. Jangan baru beli nanti kita nak terus naik Toyota Camry ke dan sebagainya. Betul. Mungkin kita nak pergi beli kancil dulu. Betul. Kan? Tapi sekarang ni orang muda dia tak nak dah naik kancil. Dia nak naik semua yang style. Itu masalahnya. Kita tengok kepada keperluan dan juga kemampuan. Bukan saja soal kehendak, tetapi juga keperluan dan juga soal kemampuan. Dan yang ketiganya barulah kita bercakap soal aspek-aspek lain yang untuk menyenangkan kehidupan kita secara keseluruhannya. Tapi juga di dalam kewangan kita juga ada bahagian yang kita perlu menyimpan. Walaupun sedikit, walaupun RM10, walaupun RM20. Kena ada tabiat sebegitu. Betul. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini untuk meneruskan perbincangan kita di dalam rancangan Fulus. Herba untuk kehidupan. Herba teras kesihatan. Dimals. Destinasi cuti-cuti Satu Malaysia musim kedua mengajak anda mengembara dan bercuti ke destinasi-destinasi menarik dalam negara. Bersama produk Dimals, melegakan, meningkatkan stamina dan mengekalkan kecergasan sepanjang hari. Oh, Dimals.
apa itu kahwin mut'ah? Bagaimana Syiah memanipulasikan perkahwinan ini hingga mewujudkan budaya seakan-akan seks bebas dalam Islam? Saksikan penjelasannya dalam Bicara bersama saya Amin Idris, Isnin 10 malam hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. Hari ni kita nak pergi dapatkan ikan. Kita guna teknik dasar pula. Alhamdulillah. Tu dia, patutlah berat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Opek dah dapat dah, dah belum lagi ni. Okey, jadi pastikan anda sentiasa bersama Menu Alam. Aduh, mabuk ah. Minyak dia hidup api sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah cantik. Saya makan sekali dengan kentang dan juga bawang tadi ni. Jangan lupa saksikan Menu Alam setiap hari Selasa jam 9 malam hanya di TV Al Hijrah. Menu Alam, best. Anda masih lagi menonton Fulus yang dibawakan khas oleh Affin Islamic Bank. Bersama saya Aflin Syauqi dan tetamu saya Dr. Ashraf, dan kita hari ini ada seorang lagi tetamu yang agak hebat yang kita ingin berbual dengan beliau tentang mungkin bagaimanakah dia perancangan kewangan seorang artis. Kan? Nah, pasal saya tahu saya artis. Saya tahu selalunya perancangan kewangan memang jahanam seorang artis. Memang selalunya. Sehingga kita jumpa, macam saya alhamdulillah jumpa seorang isteri yang sekarang menjadi Menteri Kewangan saya. Kalau tidak, memang jahanam. Jadi sekarang ni kita jumpa dengan tuan-tuan dan puan, memberikan tepukan untuk Adam daripada AF. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam, gaji pertama Adam bila? Gaji pertama bang, syukur alhamdulillah saya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada umur 20 tahun saya menerima gaji pertama saya. Okey, gaji yang pertama tu berapakah amount dia? Nak bagi tahu bang? Bagi tahu, saya punya gaji yang pertama RM250. Gaji pertama saya pada saya 20 tahun adalah 21,000. 21,000 ya? Itu gaji pertama. Berapa lama 21,000 tu kan? Dan apa yang dilakukan? Kita tanyalah apa yang dilakukan oleh Adam dengan 21,000 tu. Waktu dapat tu mula-mula wah best kan. Boleh sedih macam terharu lah. Oh banyaknya dulu susahnya. Tapi waktu itu muda, 20 tahun. Betul. Keliling kita, geng-geng kita pun 20 tahun, 19 tahun. Baik. Jadi macam-macam lah bang. Yalah, shopping. Dia lupa diri sekejap. Tapi dia taklah lupa diri sangat. Dia bagi juga. Memang akan bagi family apa semua. Betul. Tapi plan untuk simpan tu memang tak ada. Okey, sekarang ni umur berapa Adam? Saya 29. 29, dah 9 tahun 9 ya. tahun, ya. Dah ada tak perancangan kewangan dalam diri Adam? Sekarang ni adalah sikit-sikit. Baik. Setelah kesedaran tu timbul kan. So adalah sikit-sikit. Baik. Maknanya apa yang orang nasihatkan kita buatlah buat sikit. Ya, setakat itu saja. Okey. Baiklah, sekarang ni kita keluar sana dan kita juga mendapat pandangan orang di luar tentang adakah mereka ni lebih minat menabung ataupun lebih minat pergi shopping. Awak rasa macam mana? Kita keluar sana dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. Kita haruslah fikir untuk menabung untuk masa akan datang. Yes, memang saya menabung dan saya juga adalah mewujudkan simpanan di perbankan Islam. Kalau kita pandai menjaga kita punya kewangan sendiri, tak terlalu boros. Kita sebagai Islam perlulah memilih akaun yang tidak bercanggah daripada ajaran-ajaran Islam. Bersifat berkongsi keuntungan dan kita tidak perlu was-was daripada mana sumber wang tersebut dilaburkan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia apa yang dapat dikongsikan oleh kawan-kawan kita di luar. Sekarang saya ada satu soalan untuk Dok. Dok, apakah ada produk-produk
perbankan Islamik. Salah, perbankan Islam. Perbankan Islam. Betul. Perbankan Islam yang ada di luar sana yang boleh membantu orang-orang yang mungkin adalah pelajar-pelajar yang baru mendapat gaji. Kadang orang-orang yang nantilah dah lama dapat gaji tapi tak buat apa-apa kan gaji dia. Pada hari ini ni, masa dia saksikan Fulus ni baru dia sedar, aku kena buat sesuatu kan gaji aku ni. Apa produk-produk yang ada? Itu yang tadi kita bincang tadi. Maknanya ini salah satu ciri-ciri ibadur rahman tadi kan. Iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Maknanya apabila dia belanjakan tidak boros dan tidak kedekut. Elemen wa kana baina zalika qawama itu maknanya macam mana kita mengimbanginya. Kalau dari segi perspektif pengurusan kewangan, dia perlu ada sebahagian daripada gaji kita itu ataupun perolehan itu kita kena simpan. Cuma dalam konteks perbankan Islam ini, Afin Islamik umpamanya, kita ada dua bentuk akaun. Akaun simpanan yang mana duit-duit yang mana kita dapat itu terus kita bawa ke akaun simpanan yang mana kita boleh keluar bila-bila masa. Tetapi kita juga harus merancang. Ada akaun yang mana memberikan kita keuntungan. Kerana kita nak juga keuntungan, bukannya sekadar simpan saja. Yang ini yang di perbankan Islam, industri perbankan Islam termasuk Afin Islamik, kita ada apa yang disebut sebagai akaun pelaburan. Kalau istilah Arabnya sebagai mudharabah. Yang ini ada perkongsian untung rugi tetapi bergantung kepada berapa bulan yang kita nak simpan. Ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Makin lama makin besar kemungkinan untuk kita dapat keuntungan. Yang ini kita kena merancang. Mana ada duit-duit yang kita nak perlukan sekarang, yang itu tak boleh kita letak dalam akaun pelaburan yang bersifat jangka panjang. Kita letak dalam simpanan yang saya sebutkan tadi, wadiah, yang hanya menyimpan yang kita boleh keluar bila-bila masa. Tetapi kalau kita nak keuntungan, bahkan bukan saja dunia tetapi akhirat, kita simpan dalam akaun pelaburan mudharabah tadi. Bergantung kepada keperluan kita. Kalau kita tak perlukan jangka panjang, kita letak 3 bulan, 6 bulan. Dia akhirat dia macam mana pula tu? Apa dia? Dok cakap untung dalam dunia dan akhirat-akhirat dia untung macam sebab apa? Dunia kita dapat dari segi keuntungan berasaskan perolehan dia boleh oleh bank Islam tu. Tetapi yang kedua kita kena ingat, akaun-akaun ini bebas daripada riba, bebas daripada pelaburan-pelaburan yang haram. Penting soal ini soal keberkatan. Orang Islam perlu memikirkan soal barakah. Sebab bila barakah ini, mana kalau gaji itu sedikit pun dia boleh membahagiakan kita. Kalau gaji besar pun kalau tidak berkat, dia cepat habis. Belum tahu-tahu, mana pergi 21,000 ni? Umpamanya. Contoh saja. Contoh je lah kan. Tapi kita suka pakai contoh tu. Tapi betul, macam kadang-kadang kan kalau kita katakan duit tu, tiba-tiba kita dapat duit secepuk macam tu lah, kata 21,000. Tiba-tiba je kereta kita akan rosak, memang 21,000. Pernah berlaku tak? Itu yang pentingnya. Barakah dalam Islam ini dia mau dua maksud. As-sa'adah hakikiyah, iaitu bermaksud kebahagiaan yang hakiki. Dia boleh memberi tranquility of mind. Maknanya ketenangan pemikiran kita, kehidupan kita. Yang kedua az-ziyadah. Maknanya walaupun sedikit dia ada penambahan. Rezeki yang sikit sebenarnya cukup untuk membahagiakan kita. Sebab itu dalam hadis Nabi dia sebut makan yang berkat ni at-ta'amus nain kafil salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Makanan yang kita sediakan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Kita sediakan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Sebab apa? Kita sediakan tu dengan semangat nak bersedekah, cukup. Tapi tiba-tiba kita sedia 2 orang, datanglah mak ayah dia, nenek dia, menantu dia. Tengok-tengok kita takut cukup tak makanan kita. Tetapi kalau makanan itu berkat, insya-Allah cukup. Baik, sekarang ni kembali pada adab sendiri. Adab dalam perangkaan perancangan kewangan, rasa tak penting tak benda ni untuk masa depan kita? Ya, sekarang apabila dah meningkat dewasa, apabila dah meningkat dewasa ni memang banyak fikir lebih kepada masa depan. Ya, jadi di mana macam nak kahwin lagi nanti kan, macam mana nanti satu hari kalau ditakdirkan ada rezeki, ada anak pula kan. Jadi bukan saja simpanan tu untuk diri sendiri tapi untuk masa depan keluarga macam tu. Betul. Ya. Baiklah, kita akan teruskan lagi perbincangan kita yang amat hangat hari ini selepas kita kembali daripada iklan. Kita jumpa lagi dalam Fulus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, brothers and sisters. Great to be with you, announcing a new season of Reflections.
here at TV Al Hijra, reflecting on some new chapters of the Quran. Allah says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ? Will they not think and ponder on the Quran? This year, number 1, Surah Al-Mulk, a chapter that can teach us how to be safe from the punishments of the grave. Number 2, Surah Al-Muzammil, a chapter that helps us learn how to build spiritual capacity. Number 3, Surah Al-Insan, a chapter that helps us work for the hereafter. And Surah Al-Saf, a chapter that teaches us how to lessen the fissure between words and deeds and work together in a group as an ummah. Right here, TV Al Hijra, Reflections, new season. Want to see you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saksikan saya di TV Hijrah dalam bicara tasawuf pada 28 dan 29 hari bulan ini di Johor Bahru. Segalanya bermula di sini. Bila Allah buka pintu hati kita untuk buat kebaikan, ini pun nikmat. Tuan-tuan pernah tengok tak? Ada orang tu dia sedekah, dia masuk masjid, dia bagi RM1, RM10, RM5. Bila kita tengok orang macam ni, tapi kadang-kadang kita tak mampu nak buat macam dia. Kita tengok saja. Seolah-olah Allah tak buka pintu hati kita nak buat macam orang ni buat. Tapi mungkin dengan kita tengok orang tu, asbab untuk kita taat pada perintah Tuhan. Kembali kita ke rancangan Fulus bersama saya Aflin Syauqi. Fulus ini dibawakan khas kepada anda oleh Affin Islamic Bank. Dan bersama kita adalah tetamu-tetamu yang daripada tadi kita duk borak pasal gaji ni kan. Adam, AF dan Dr. Ashraf. Sekarang ni kita hidup dalam satu dunia di mana wang tu makin lama makin penting. Kerana banyak keperluan yang kita ada. Macam mana kita nak mengelakkan hutang kita jadi banyak? Pasal kita kadang-kadang tengok gaji kan, katalah gaji kita RM3,000. Kita rasa dah macam, oh RM3,000, tiba-tiba dia kata, oh awak boleh beli kereta ni, awak boleh beli rumah ni, awak boleh, kita dah macam, gaji kita macam ni boleh ni. Kan akhirnya, di hujungnya, bila dapat gaji, dah kena tolak gaji-gaji, dapatlah RM50. Macam mana tu Dok? Itu yang saya katakan tadi, maknanya kita kena tengok kita punya kemampuan dan kita kena imbangi dengan kehendak. Kadang-kadang kita ini berbelanja melebihi daripada kemampuan kita. Betul. Apabila kita mula berbelanja melebihi kemampuan, di situlah mulanya bahana hutang itu. Betul. Dan kita jangan lupa bahawa hutang ini dalam Islam amat-amat berat. Sebab itulah Nabi SAW pun sebut yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Orang yang mati syahid, dosa dia diampunkan oleh Allah kecuali hutang. Maknanya kalau kita tengok orang yang mati syahid tu memang orang kata dapat bidadari dan sebagainya kan. Tetapi kita kalau dia masih ada berhutang orang walaupun 1 sen, dia tidak dapat mencium pintu syurga lagi. Baik, sekarang ni kita akan pergi ke penonton-penonton kita di dalam studio hari ini yang mungkin semua muka macam aku nak tanya soalan bukan. Jadi tak sabar-sabar nak bertanya. Kata kita pergi. Okey, saudara, apa nama? Okey, nama saya Muhammad Farid. Soalan saya nak tanya, kebanyakan kawan saya dia simpan gaji diorang dekat akaun Al-Wadiah. Apa kelebihan dapat persimpanan dekat akaun Al-Wadiah? Kelebihan utamanya kerana dia adalah halal lah. Ini Al-Wadi'ah ni prinsip yang diamalkan pada zaman Nabi lagi. Kerana pada zaman Nabi, setiap kali Nabi ataupun sahabat-sahabat nak keluar daripada Madinah, sama ada pergi berperang atau pergi berjihad, pergi berdakwah, mereka sudah menjadi tabiat mereka, amalan mereka menyimpan barang-barang harta mereka dengan orang lain. Ini dipanggil wadi'ah. Sebab itulah hari ini pun Bank Islam ada prinsip wadi'ah. Tetapi wadi'ah ni tidak ada jaminan keuntungan. Kalau kita nak untung, pergi simpan dalam akaun pelaburan yang saya sebutkan tadi, Al-Mudharabah. Okey, dah clear? Jelas? Okey Dok, ada satu lagi soalan saya nak tanya ni. Okey, kepada yang dah ada Mudharabah punya akaun tu best lah. Memang dah okey, dah terbaik. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Aku ada ke tak ada ni? Okey. Kepada mereka yang sekarang ni masih lagi akaun-akaun yang berbentuk konvensional, mana katalah fixed account ke apa-apa akaun yang masih lagi ada riba, masih ada, dan sekarang ni kata mereka, alamak,
Kan saya mesti melakukan sesuatu. Apakah nasihat Dok tentang apa yang mereka boleh lakukan dengan wang mereka? Ya, nasihat saya satu je. Ini adalah bila kita menyimpan dalam bank-bank konvensional yang seperti fixed deposit dan sebagainya, yang ada di sana riba, interest. Ini sudah tentu kita dah bincang dalam episod pertama. Riba itu haram yang bersifat qat'i, putus. Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran, bahkan mengikut hadis Nabi yang saya sebutkan dulu, dia punya level tu lebih buruk daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Tetapi macam mana kita nak selesaikan sekarang ni bila kita dah sedar, tengok fulus dah takut, dah mulai sedar, ada keinsafan. Pertama, keluarkan daripada akaun konvensional, masuklah dalam akaun perbankan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berlaku kepada nilai-nilai faedah yang telah diperolehi. Kalau nilai faedah tu ada dengan jumlah yang ada tu, kita tahu jumlah dia yang kita dah guna pakai, katakan 2,000, 3,000, cara yang terbaik ialah kita menyucikannya. Menyucikannya macam mana? Bukan menyamak, bukan basuh 7 kali air. Tetapi menyucikannya dengan cara kita salurkan kepada kepentingan awam, maknanya kita sedekahkan. Baik, jadi duit keuntungan daripada akaun-akaun yang ada riba ni, duit keuntungan tu dah tak boleh digunakan oleh kita pasal duit tu haram. Betul? Saya seperti orang biasa lah, saya nak break it down. Jadi duit tu kita kena berikan kepada awam, pada yang memerlukan. Ya, kepada hal kebajikan. Tapi kita tak dapat pahala langsung. Tak dapat pahala. Tapi kerana itu bukan duit kita, duit haram. Betul. Selamat dari dosa je lah. InsyaAllah. Selamat daripada dosa. Wow, sangat jadi Adam pun bagus. Betul. Saya rasa ramai orang-orang kat rumah tu dah macam tersentap sekarang ni. Dia jangan kat rumah, jangan kat sini pada. Okey, bukan tujuan kami nak menyentap anda semua, tapi itulah dia kebenarannya dan inilah dia apa yang mengikut syariat. Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton rancangan Fulus. Teruskan melayari laman web kami iaitu www.tvalhijrah.com/fulus, di mana anda boleh mempunyai peluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang halal kerana anda menjawab soalan kuis-kuis yang telah disediakan. Jadi jangan lupa, terima kasih mula-mula saya ucapkan kepada Adam dan juga Dr. Ashraf kerana sudi bersama kami, dan kita jumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan Fulus. Pusing telah membangsanya, semua berwilayah nyanyi sama-sama. Bila minta kurang takkan dapat kurang, nanti kena marah, itu sudah murah. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Marah kita halilintar, tiada gentar, puncak dunia Malaysia sudah bergema. Kita halilintar, tiada